Nampak. 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 Harap clear lah. Jelas. Kertas satu ada masalah ke? Semua senyap je. Kertas satu ni. Tahu lah. Ada masalah, ada. Okay, kejap. Kertas 2 lah dulu cikgu. Yalah, kertas dua dulu. Kertas satu, cara nak buat video. Tapi pemalas. Buatlah video cikgu. Ya, nak buat. Tapi itulah nak buat. Anak cikgu sakit, tak sihat. So, tak ada masa sangat lah. Nanti nak buat video, dia datang, bising-bising. Tak boleh juga. So, susah lah sikit. Sekejap lah. Okay, nampak soalan nombor 1. Siapa dah dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat? Tak dapat. Tak dapat. Okay, testing 1, 2, 3. Alamak. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita boleh start. Tolong share. Tolong record. Mana tadi? Kalau yang dengar lah. Cikgu harap je lah korang dengar. Yang dah record cikgu. Okay, yang dah tahu ulang balik semula. Yang tak tahu lagi tolong tengok betul-betul. Ini ada juga orang tak dapat juga kan. So soalan nombor 1, SBP kertas 2. Dia kata set number form and arithmetic. So kena tengok Dia kata dia adalah arithmetic. The first term exceed the third term by 8. So macam mana nak buat? First term exceed the third term. So kita boleh tulis mana T1 lagi besar ke T3 lagi besar? T1 T1 tolak T3 sama dengan 8. Kalau dapat macam ni memang dia tak akan bagi. So kita kena cuba, kita yang kena tentukan term berapa, term 1, term 2, term 3. Itu kita punya main objektif sekarang. Dapat je macam ni, bila arithmetic kita terus je pecahkan. Jangan tunggu lagi. Kalau tunggu sampai bila pun tak habis. So kita kena pecah kan. Kita belajar T1 sama Tn sama dengan apa? A plus N minus 1D kan. So kita terus je tukar dekat situ. Macam ni, formula dia cikgu letak kat bawah. Tak apa, buat slow-slow pun boleh kan. Janji kita dapat jawapan. Yang ni untuk yang T1. Nanti cikgu masukkan. Tolak. Kita buat kurungan sikit. Takut nanti salah. Sebab tolak nanti mesti ada yang salah tolak. Okey, D. Lepas tu kita sama dengan 8. Lepas tu kita masukkan dulu cikgu tak tengok soalan lagi, cikgu fokus kat sini dulu. Kalau T1 masuk berapa? A adalah T1, tak masalah. Yang ni nak masuk berapa N? 1 tolak 1 terus jadi berapa? Kosong. So cikgu biarkan je lah. Ini jadi kosong, ni jadi kosong dah. So tulis A sahaja. Lepas tu tolak, mana nak tulis ni? Cikgu tulis A, tolak, kita selesaikan kat dalam. Ini A berapa? Kita tulis A je, tak apa. Term 1, lepas tu ini berapa ni? 3 tolak 1 jadi berapa? 2D. Ini kena buat kurungan. Jangan tak buat kurungan, nanti salah. Sebab negatif ni ramai orang akan salah nanti. Starting pun dah salah. So kita pecahkan bracket A minus A. Lagi tolak 2D. Sama dengan 8. Nanti A tolak A dah boleh cancel, nampak? Alhamdulillah lah boleh dapat. Kita cancel lah, dah dapat. So terus dapat jawapan D sama dengan negative 4. Ini semua orang boleh dapat kot. Ni soalan A, find the common difference. Dia nak common difference je. So A kita dah settle. Tapi kita punya objektif ni tak tahu lagi. Yang ni masih lagi tak tahu. So, dia jadi susah sikit lah dekat situ. Sebab kita kena cari juga term dia. Soalan nombor 2 dia kata, data nombor 1 tadi, first 3 term increase, dia tambah 3. Lepas tu yang term kedua ditambah dengan 5. Yang term nombor 3 tadi dia tambah dengan 8. Macam mana kita nak buat? Kita sekarang ni kita bayangkan kita punya first term adalah A. Okey lah, tak ada masalah A. Lepas tu yang second term kita jadi berapa sebenarnya? A plus 5.
Ni sebab kita tahu dia punya different kat sini. A plus 1. A minus 4. Faham tak? Sebab dia kena tolak 4 lah. Kalau macam nombor, anggaplah yang A tu adalah 1. So dia kata common difference kita dah dapat. So maknanya the second term kita akan dapat minus 4. Lepas tu untuk yang third term kita akan dapat berapa? A minus A. so ini kita kena buat dulu. Baru kita boleh dapat jawapan. Ini untuk yang belum ditambah lagi tau. Lepas tu yang untuk ayat ni baru dia ada cakap. Ni tambah 3, tambah 5, tambah 8. So cikgu kena buat. A tambah dengan A tolak 4 tambah tolak. Lepas tu yang last kali A minus 8 tambah dengan berapa? Tambah dengan 8. Lepas tu cikgu selesaikan sikit. Jadi A plus 3. Dia ni jadi berapa? A plus 1, betul? So last kali dapat A. Lepas tu dia kata apa? Apabila kita tambah setiap data tu dengan nombor 3, nombor 5 dengan nombor 8, dia kata the resulting numbers form a geometric progression. So ni nampak tak? So kita kena buat apa? Geometric progression kena buat apa? 2/T1. Ya, T2 over, buatlah balik. A bahagi dengan A3 sama dengan A bahagi dengan A plus 1. Nanti kita akan dapat jawapan. Jangan kesalahan dia ramai orang buat, dia pergi potong kan. Jangan potong. Sebab yang ni tak boleh potong. Kena darat silang sahaja. Darat silang, dapat berapa nanti? Kita akan dapat kita akan dapat A plus 1 kuasa 2. Yang ni kita akan dapat apa? A kuasa 2 tambah 3A. Ya. Dia akan dapat macam tu. Kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan nanti. Jawapan dia berapa? 2. 2 ke 1 ke? 2. 1. 1. 1. Bila kita dapat A1, senanglah. Ini kita punya apa tadi? Kita punya progression, kita punya sequence tadi. So kita masukkan A sama dengan 1. So term pertama sama dengan berapa? Kita buat dengan pen hijau. 1 tambah 3 berapa? 4. 1 tambah 2 sekali 1. 1. Lepas tu kita boleh check balik semula. Betul tak? 2 bahagi 4 jadi setengah. 1 bahagi 2 jadi setengah. So okey. Yang untuk yang B dia okey. Cuba kita masukkan dalam atas balik. Yang first tadi. Yang dia kata AP tu. Kita cuba masuk. Kita boleh try soalan ni. Nak tengok jawapan kita betul ke tak. Kalau A kita sama dengan 1 kan. So dia akan jadi 1 tolak 4 negatif 3. 1 tolak 8 negatif 7. Kita tengok. Betul tak dia punya AP? Betul. So okey lah, jawapan kita akan jadi betul. So tak apa, kalau kita tak tahu memang kita kena buat je. Dia jangan stop. Dia setengah orang dia tak tahu mana ni sequence pun tak tahu kan. So dia jadi macam stuck. So kena teruskan juga perjuangan tu, tak boleh lagi kita menyerah kalah kan. Stop when you are done kan. Stop when you are tired. Tired tu tidur dulu. Okey, siapa penat boleh tidur dulu. Okey, baik dulu. Okey, nombor 1, screenshot sikit je jawapan. Siapa tak tahu? Kan? Saya struggle sejam buat ni. Oh, janganlah sampai sejam. Kalau sejam tu tutup dulu. Nanti dah masuk hospital gila nanti. Tak tahu. Kalau tak tahu, dia sebenarnya kadang-kadang lah. Kadang-kadang cikgu terlalu banyak sangat kepala pun cikgu tak boleh jawab juga. So cikgu kena tutup dulu. Nanti once dah macam dia dah macam lapang sikit, cikgu jawab. Pokoknya senang je. Dia tak susah pun. Dia kena clearkan. So bila exam kena clear kepala dulu. Nanti banyak sangat dalam kepala, jadi stuck pula kan. Okey lah, tak apalah. Soalan nombor 2 boleh jawab? Boleh. Nak bincang ke? Nak jawapan. Okey, jawapan A berapa? A. 12x tambah 2y. Alright. Yang ni jadi berapa? B
12 Negatif PX tolak 8 12 PY. PX tolak 8 PI. Okay, terbalik-terbalik pun boleh. Tolong salin. Yang ni cikgu punya jawapan lah. Tak tahu betul. Kalau salah, minta maaf lah. Tengoklah betul-betul. Okay. Dapat yang tu? Dapat. Itu last kali ni. Ni kan RS. Ini kan RS. Biasanya kalau nampak soalan dia suruh cari RS in term of P, ini in term of Q. Last kali tu dia suruh cari P dengan Q, samakan je. Last kali jadi macam mana? Cikgu tukar kepada bentuk vektor laju-laju ni. 12P dekat atas lah, negatif 8P dekat bawah. Cikgu tukar. Yang ni siapa tak nampak boleh tengok cikgu buat. Sama dengan yang ni, sini pula. Yang ini pula untuk yang ni. Cikgu buat dalam bentuk vektor juga. Dia akan jadi berapa ni Q Q 12Q. Bawah jadi berapa? 2Q tolak 6. Lepas tu kita buat simultaneous saja. Kita akan dapat jawapan. 12P sama dengan 12Q. So sama nama P sama dengan Q. Lepas tu bawah ni baru dapat jawapan. Negatif 8P sama dengan 2Q tolak 6. Dia kata P sama dengan Q. Cikgu tukar 8Q sama dengan 2Q tolak 6. So Q sama dengan berapa? 3/5. Ya, so 3/5 dah P, Q. So P pun sama juga 3/5. Boleh? Cara lain cikgu tak apa kan? Boleh, tak ada masalah. Mana-mana yang kamu rasa kamu suka. Okey. Kan cikgu cakap kalau tak nak ikut cara cikgu, kalau ikut cara lain kena betul lah, jangan salah. Kalau salah ikut cara cikgu. Okey, tapi tak apa, mana-mana lah. Keputusan di tangan kamu. Nombor 3. Tak kisah pun mana-mana, jadi kamu sesuai yang mana satu kamu rasa senang kamu buat je. Ya, nombor 3 ada masalah? Ada. Ada masalah. Cikgu reason dia kalau cakap A lebih daripada kosong boleh ke? Mana A lebih daripada kosong? Boleh. Jawapan nombor 1 dia satu markah je. Tu ternyata dia sangat senang. So jangan fikir yang sampai berapa jam tadi Aisyah fikir. So jangan fikir lama-lama, buang masa. So buat je A lebih besar daripada kosong. Dia tanya apa? Determine whether the maximum or minimum. Jawapan dia sama ada minimum, maksimum sahaja. So satu markah saja. Jawapan dia minimum. Nak tulis minimum saja pun boleh. State your reason. Tapi satu markah. Apalah dia orang ni. Tak apalah. Reason dia sebab A lebih besar daripada 1. Nampak kan? 3 kita cakap graf dia senyum. Senyum kita akan dapat minimum. Sebab A positif betul kan? Apa dia? A positif. A positif pun boleh, tak ada masalah. Boleh tulis. Dia janji dia punya konsep betul. Kalau sedih, dia akan jadi maksimum. So ni kena pegang lah. Lagi soalan B okey tak okey? Tak. Okey, cikgu buat lah. Kita padam sikit. Okey, soalan dia. Ini tadi jawapan dia minimum. Minimum. Kita tulis jawapan tu lah. Minimum sebab A lebih besar daripada kosong. Okey. Express P dalam sebutan H. Macam mana ni? So sekarang ni kita bila sebut the curve, kita nak pakai apa benda? Dia boleh pakai 2 topik je ni. Dia boleh pakai topik differentiation sebab yang ada turning point. Turning point ni masuk macam ni lah. Bila ada curve, turning point betul-betul dekat bahagian bawah. Bila bawah ni dia boleh differentiate pakai apa? dy dx sama dengan kosong. Sebab dia straight line ni, gradient dia kosong. So kita boleh guna yang tu. So masuk je lah. dy dx sama dengan berapa? 6x tolak P. 6x tolak P. Lepas tu kita buat sama dengan kosong. So akan dapat jawapan berapa? Dia nak hitam P. So jawapan dia P sama dengan 6x. Okay. X sama dengan H. Lepas tu X sama dengan H, nampak? So kita buat lah P sama dengan 6H. 6H. Itu sahaja. Cikgu So, kalau buat cara completing the square boleh ke? Boleh, sebab tapi dia menyusahkan lagi sebenarnya. Tapi dapat. Okey lah, tapi dapat. Betul lah tu. Okey lah, dapat lah. Okey. Dia pakai completing the square pun boleh. Sebab topik turning point memang dia ada 2 sahaja. Completing the square dengan topik differentiation sahaja. Boleh lah kalau kamu dapat jawapan tu, boleh lah. Kadang-kadang tak sesuai dengan kaedah dia tak dapat jawapan. Tapi kalau dah dapat jawapan, cikgu pun tak try completing the square tu. Sebab cikgu tak suka completing the square. Sebab complicated. Okey, tak apalah. Teruskan. Dapat jawapan tak apa. Teruskan. Okay, given that the curve passes through point 1, 2, calculate the value of K. Yang ni kena tengok betul-betul.
So bila dia cakap macam ni, so maksudnya kita kena masukkan dulu point ini. Sebab curve masukkan dulu point, kita baru dapat nilai H dia. Contohlah macam ni. Ini equation apa? Mana ni? Okey. Y tadi sama dengan 3x kuasa 2 tolak px tambah 7. Sekarang ni dia kata dia ada orang dia masuk yang satu lagi nombor. Yang ni masuk ini dulu pun boleh. Masuk 1 2 pun boleh dapat jawapan. So cikgu masukkan dulu when point 1 2 ni. Dekat line tersebut cikgu masukkan dapat berapa ni? 3 1 kuasa 2 tolak P1 P1 tambah 7. X apa? X sama dengan Satu. 1. So jadi apa ni? 6 no, tadi okey sini jap. Ambil 6H lah cikgu. Ambil terus 6H. Ambil 6H terus. Sebab tadi kita kata tadi dah dapat kan? P sama dengan 6H ni. Ambil kita masuk ke dalam. Kita akan nambah 6H tambah dengan 7. So kita akan dapat jawapan bla 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 dapat berapa? H sama dengan 4/3. Tapi kita dapat ni H bukan K. So kalau K macam mana pula? Masukkan nilai K cari H. Ya, kita masukkan nilai dekat sini tadi, yang ni tadi. Nilai point yang ni pula. Kita masuk, kita akan dapat Y sama dengan 3x kuasa 2 6 4/3. Cikgu masukkan 4/3 tu X tambah 7. Lepas tu cikgu masukkan Y. Y tadi sama dengan berapa? Y tadi sama dengan Ni dekat atas ni, Y sama dengan K. Ni, K. kita ambil yang ni balik. Koordinat dia, kita dah tukar tadi kan. P sama dengan 6H tadi semua. So kita akan dapat macam ni. Ya, lepas tu masukkan K. Y jadi K. Lepas tu dia akan jadilah jawapan dia 3x kuasa 2 tolak 8x lagi tambah dengan 7. So nanti dapat jawapan K sama dengan 5/3. 5/3. Dia ada, mungkin ada orang dia masukkan point yang tu dulu, betul dia masukkan point 1 2. Dia boleh juga sebab dia dua-dua di atas garisan. So tak ada masalah masuk yang mana sebenarnya, dia akan dapat jawapan yang sama. So yang ni boleh tengok balik semula, fahamkan betul-betul. Kalau dia kata passes through tu maksudnya point tu ada dekat atas garisan, masukkan sahaja. Boleh, ada masalah? Okey. Yang ada masalah buat-buat tak ada masalah lah. Mana set 3 ni? Set 3 ni kena ada kelas lain lah. Boleh lah ni, orang ni takut betul lah untuk main game macam ni semuanya. Syami belajar tu. Allahu Akbar, bagus. Syami tolong belajar lagi banyak-banyak. Okay, proof. Senang ke susah? Susah tu. Susah, lama saya buat. Ya Allah, 1 minit je siap. Ni dia tu. Betul, senang. Okay, Sampai. nak tunjuk lah? Sampai semua kena nak start kelas je. Okay, Syami tolong jawab Syami. Saya pun tanya Anik tu. Okay. Jadi tak mandi tu. Selangor tak ada air. Okay, oh Allah. Kat mana tak ada air tu? Okay, apa? Saya dah mandi. Selangor dah ada Okay. air. Kita nak proof kan sama-sama kita tengok. Proof. Nampak sebelah kanan ni dia boleh pecah jadi apa sebenarnya? Dia ada 2 formula kita boleh pecahkan. Satu kita boleh pecah Sin over Sin over cos. sin over cos je. Ni yang paling mudah. Yang kalau kita pakai formula double angle untuk tangent, kita akan dapat 2 tangent x 1 minus tangent square. Tapi yang ni kalau kita pakai Tak dapat. sebelah kiri kita ni jadi complicated. Sebelah kiri kita ada sin dengan cos saja. So jangan kita pakai yang tu. So kita pakai yang ini saja. So cikgu tulis siap-siap dengan bantuan jiran sekarang. Cikgu tulis kat bawah. Nanti dia akan tolong kita. Ni cikgu padam. Nanti kita buat inverse punya cara. So sebelah ni nak tukar apa? 2 sin x tak payah tukar sebab dah mudah. 2 cos tak payah tukar. Yang ni je sec ni kita tukar. Boleh? 1 cos. 1 over cos. Okay, so ini cikgu salin balik semula. Tolak 1 over cos x. Yang ni jangan terus tukar Yang ni tolong selesaikan elok-elok. Kita samakan dekat bawah ni. Kamu buatlah cara kamu. So nanti dapat jawapan berapa kat bawah tu? 2 sin cos 2
2 cos square. 2 cos square X minus 1 over Cos cos X. Okey, relax. Lepas tu kita nampak 3 tingkat, kita jadikan dia 2 tingkat. Tahu tak 2 tingkat macam mana? Cos X. Cos X. Ya, so dia akan dapat 2 sin X cos X. Bawah dia akan dapat 2 cos square. square X tolak 1. X tolak 1. So kita dah nampak dah. Yang ni kita dah hafal dah selalu. Kan kita dah mana ni hilang dah. Okey, yang ni adalah yang ini. Yang So tu bawah ni tak payah fikir panjang-panjang, memang inilah jawapan dia. saya dapat je tu cikgu. So terus dapat jawapan. Patah balik, ambil ini, letak bawah, ambil yang atas ni, copy, mana copy, paste, okay, copy, paste. So dapat jawapan. Dah balik, clean dah buat jahat tu, dah bunuh orang tu, kena ni lah, kena cuci semua kan, cap jari semua, tolong lap semua. Okay dah, rasanya senang je kot ni, yang proof pun tak apa susah sangat. So yang bawah ni straight line dapat tak? Ada yang masih rasa soalan straight line ni susah, sebenarnya senang kan. Yang ni sama dengan apa? Yang ni sama dengan tan to theta to x. Lepas tu dia moduluskan. Y. Itu sebenarnya yang ni sama dengan y. Itu je. Tak reti buat gerak cikgu. Ya Allah, orang dah ajak dah. Senang je buat graf ni. Y sama dengan 1 tambah 2x bahagi dengan pi. Ini dapat 1 markah. Tolong tengok. Dapat ke tak? Dapat. Okay, sekarang graf. Kita buat graf dulu. Sebelum kita tengok straight line kita berapa tadi? Dah nak hafal 1 tambah 2. Okay. Ini straight line kita y sama dengan 1 tambah 2x over pi. Ini straight line. Sekarang ni kita lukis dulu kita punya graf. Okay, cikgu buat macam ni. Macam mana cikgu ajak? Siapa yang guna cara lain, gunalah cara korang. Ini cara cikgu macam mana nak buat apa? Dalat. Okay, darabkan dulu dia punya ni. Cikgu darabkan benda ni. Mana ni hilang? Okay, cikgu darabkan ni mana? Dia sampai pi je. 2 darab dengan 1 darab dengan 2. 2 darab dengan 1 darab dengan 2. So cikgu dapat dia punya sengatan tu. Sebab cikgu nak lukis cantik-cantik ni. Sengatan dia kan. Cikgu tulis 4. Tapi lepas tulis 4 tak naklah. Tak cantik lah pula. Sekejap. Tolonglah buat. Jangan rapat sangat. Jangan jauh sangat. Nanti tak cantik sangat. Ya Allah. Dapat je. Okay, macam ni. Okay. Bayangkan cikgu punya paling cantik sekali lah. So ujung sekali letak pi. Lepas tu graf tangent, jangan lupa takut soalan tanya. So kita pun kena bersedia lah kalau dia tanya. Yang asal punya graf macam mana Macam ni. Macam ni betul? Betul. So sekarang ni dia modulus. Yang dekat bawah akan naik ke atas. So cikgu padam lah yang bawah ni. Cikgu padam yang bawah ni. Cikgu naikkan ke atas. Oh, model dia. So ini jawapan dia untuk graf. Boleh tulis macam ni. Kalau rajin lagi tulis pi over 2. Kalau rajin sikit tulis y. Kalau rajin sikit tulis x. Kalau rajin lah. Kalau tak rajin tinggal ikut situ je. Memang jawapan betul dah tu. Cikgu, Okey, lepas tu ya. yang ni graf untuk pi ke 2 pi? Yang ni untuk pi. Sebab cikgu punya yang 2 darab 1 darab 2 tu apa tadi? Itu memang untuk jawapan betul dah lah. Tak payah fikir dah berapa pi ke. Memang guna je cara cikgu tu boleh dapat terus. Dia tulis. Sebab kat sini kan tulis pi je. Cikgu tulislah pi. Lepas tulis 4 punya sengatan. Cikgu terus tulis ujung dia pi. Sebab dia kena tengok dekat sini. Mana dia ni? Ya Allah, keluar lagi. Saya tak modelis kan. Ni nampak ni. Dia nak cikgu punya 2 darab dengan 1. Maknanya dia dah ikut dah. Memang sebenarnya dia paling hujung adalah pi. Apa dia? Siapa cakap tadi cikgu tak moduluskan? Dah moduluskan? Okay. Kamu tak moduluskan? Okay. Srita, are you there?
Amar mana Amar? Amar Idraki, Amar Fidaus. Saya sini ada. Set 3 Syam mana Syam? Cikgu. Ya. Cikgu ada. Kenapa dia tak half tu? Saya tak faham. Macam mana? Kenapa dia tak half? Kat mana sini? Betul cikgu. Saya dapat half. Macam 1, 2 je. Ni 4. Mungkin dapat Tak satu faham. terus ke? Tak faham sayang. Soalan apa tu? Tak, dia orang dapat ni cikgu. Dia orang dapat tan Half daripada graf cikgu. half dia graf cikgu. Daripada graf cikgu kamu dapat separuh lagi? Dah dapat separuh je, bukan separuh lagi. Ini yang kamu dapat? Mana ni nak tutup macam mana? Tak tahu. Tak. Kamu dapat macam ni je? Macam tu. Kamu pakai teknik apa? Kita ni cikgu. Mana boleh tak ada cikgu macam ni je. Teknik cikgu buat sengatan. Berapa tadi? 2 darab 1 darab dengan 2. Cikgu buat 4. Lepas cikgu buat 4, cikgu terus tulis pi. Dia punya hujung sekali. Lepas tu cikgu lekis yang biasa. Graf tangent. Cikgu macam nak tahu dia separuh ke tak? Itulah. Sebab itulah guna cara cikgu. Tak payah tahu pun benda tu. Kalau guna cara cikgu, tak payah tahu pun pasal separuh ke, 2 kali ke, 3 kali, tak payah tahu. Faham ke tak? Kalau dapat, Tak faham. kalau dapat Ya Allah. 8 sengatan macam mana? Tengok ni Tengok. Ingat, kita first kali cara cikgu kalau nak guna, kena ikut. Kena hafal. Contoh, sign punya macam mana sign? Sign macam ni. Saya cacing. Okey, ingat macam ni. Ingat cikgu akan lukis macam ni. 2 kotak cikgu akan tarik, 2 kotak cikgu akan turun. Itu kalau sign. Kalau cos cikgu akan buat standard punya graph cikgu 4. Oh, Cikgu buat macam ni. Cikgu buat ni dulu. Cikgu buat macam ni. Okey. Kalau tangent, cikgu akan buat macam ni. Buat 4 juga standard. Lepas tu cikgu gariskan sini, cikgu gariskan sini. Cikgu akan dapat macam ni. Cikgu akan dapat macam ni. Cikgu dapat macam ni. Cikgu dapat macam ni. Yang ni cikgu kena pegang sebab cikgu akan lukis saja bila dapat sengatan tu cikgu lukis je terus. Cikgu tak payah fikir dah. Okey, sekarang ni, contohlah tadi kata Ahmad Idraki kata dia ikut cara cikgu kan. So sekarang ni cikgu lukis cikgu buat 2 darab 1 darab 2. Cikgu terus buat sengatan ada 4. Cikgu terus tulis pi dekat hujung sebab yang dekat dia punya range tadi memang pi. Cikgu memang ikut tu je. Lepas tu cikgu lukis je terus. Graf tangent tanpa buka mata, pejam mata je. Kan? Dah hafal dah. Ini graf tangent. Tapi sekarang dia nak modulus. So cikgu naikkan ke atas. So cikgu akan dapat yang itu. Ada yang tak faham lagi? Apa yang tak faham, bawa faham lah. Faham cikgu. Okey, contohlah cikgu buat macam ni Okey lah, cikgu buat 2 darab 2 darab 2. Ada berapa? 8. Cikgu buat 8, lepas tu cikgu buat graf macam biasa je. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contohlah dia nak sign. Graf sign cikgu lukis macam mana? Cikgu lukis je macam mana basic cikgu. Cikgu tarik 2, cikgu tarik 2 atas, 2 bawah. Dah siap. Macam tu. Lukis je. Kalau cos, terpadam je. Alamak. Kalau cos macam mana? Cos ingat yang basic tadi. Dia cikgu tarik 2 juga. 2 kat bawah. 2 kat bawah, 2 kat bawah. 2 kat atas, 2 kat bawah. 2 kat atas. Macam tu. Ikut je. Yang setengah-setengah tu. Tengah mana pula? Okey, contoh soalan bagi cikgu. Alamak. Boleh suruh buat tan setengah. Sin 3/2x. Okey, sin 3/2x. Setuju? 7. 3/2x. Okey, dia punya range bagi kat cikgu. 2. Kosong x sampai 2 pi ke atau pi? 2-2 Pi. ke? Ha? Cikgu buat contoh 2-2. 2-2. Yalah. Satu untuk range 2 pi, satu lagi untuk range pi. Okey, satu dulu kita buat satu dulu. Okey, yang ni nak buat 2 pi, nak buat pi dulu Okey, kalau pi. Okey, tengok cikgu buat 3/2 darab dengan 2. 2 darab 1. darab 1. Depan ni 1. 1. Okey, 1. Darab dengan 2. Jadi berapa? 3. 3. Graf sin cikgu buat macam biasa je. Graf sin cikgu macam mana asal dia? Cikgu ambil 2 kotak dekat atas. Itu cikgu tariklah ke bawah.
Oh. Yang ni adalah pi. Boleh faham ke tak? Faham. Faham. Cikgu ikut daripada cikgu punya graf mula-mula macam mana nak lukis. Graf sin cikgu akan tarik sahaja 2 kotak, cikgu akan naik atas. Lepas tu satu kotak ke bawah. Jadi macam ni lah. Kalau Ini kos, cikgu tuliskan. kos. Kalau kos tak ada masalah. Okay, kos macam mana cikgu lukis? Cikgu akan ambil point ini akan tarik bawah. Cikgu lukis je depan. Mic yang bising tolong tutup. Sebelum cikgu, okey. Boleh kick ke? Tak boleh kick ke? Boleh tak Aisyah puas hati ke tak? Tak puas hati lagi? Boleh, So, boleh. Sekarang ni cikgu tukarlah jadi 2 pi. Kamu nak 2 pi. Sekarang cikgu padam sebab cikgu punya sengatan ni kena ikut cikgu punya kiraan. So sekarang berapa? 3/2 darab dengan 2 darab dengan 2. So potong jadi 6. So cikgu kena buat 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini graf apa? Graf cos. Kos. Cos Dua bawah, okay, dua macam bawah. biasa. 2 bawah atau atas, 1. Dah siap dah. Tulis je 2 pi kat ujung sebab dia represent yang ini cikgu buat. Ketidur. Kalau Aisyah tanya, kalau sign cikgu sama je Aisyah, tukar je sign. Aduh. Aisyah tak tanya cikgu. Nanti dia suruh tanya tadi tu bagi tahu nak bagi yang siapa yang tak faham lagi kan. Sebab cikgu cuma fokus kepada graf asal cikgu. Tak, kalau kamu ada cara lain yang boleh kamu ingat, kamu teruskan. Cikgu tak marah pun. Cuma nampak macam ramai juga yang masih salah bila ada 3/2 kan. So kalau macam ni 3/2 darab 2 darab 2. So cikgu dah buat dah sengatan dia ada 6. So 6 dah buat, last kali cikgu akan tulis 2 pi. Lepas tu cikgu akan buatkan graf sin. Graf sin macam mana? 2 ke atas, 2 kat bawah, 2 ke atas. Siap. Jangan fikir dah dia berapa pusingan ke, tak payah tahu dah sebenarnya benda-benda tu. Delete dah dalam kepala tu, tak naklah dengar ada apa tu. Ada apa? Ada 2 ekor lah apalah. Nampak macam dia mengganggu pula fikiran kita ni. Okey, ada masalah? Tak ada. Okey, dah dapat tu kita fokus pada kita punya soalan. Sekarang ni ada yang tak tahu cakap straight line susah. Sebenarnya senang. Kita ambil je. Lepas dapat macam ni, buat X sama dengan kosong. Satu lagi pada kita X sama dengan pi. Masukkan sahaja, kamu akan dapat jawapan. Cikgu tak payah tulis pun tak apa. Cikgu congak je yang ni, dia tak perlu jalan kerja pun. Cikgu congak je. Cikgu masuk X jadi kosong, confirm belah sini akan jadi kosong. So Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y1 untuk graf tangent memang kita tak tahu, tulis je kat situ agak-agak. Kalau X sama dengan pi, kita masukkan pi dalam ni. So kita akan dapat 3. Y sama dengan 3. Yang ni pun bila pi sama dengan 3, tarik sikitlah atas. Lepas tu ambil pembaris, tak payah ambil pembaris pun tak apa, cikgu pakai garis je biasa kan. 4 cikgu. 4 solution. Yeah, 4 number of solution dah dapat. So siap lah. So tolong jangan terbalik. Ramai sangat yang terbalik. Tak tahu sebab apa dia terbalik jadi macam ni, tak tahu kenapa. Padahal soalan ni Masya Allah senang. Cikgu. Ya. Yang pi per 2 tu tak payah tulis pun tak apa kan? Yang kat bawah tu. Pi per 2. Ya, tak apa. Tak nak tulis pun tak apa. Kalau rajin tulis. Dia, sebab dia tak ada markah. Sebab dia nak tengok kita punya graf je. Sebenarnya lah. Tak payah tulis X pun tak apa. Tak tulis Y pun tak apa sebenarnya. Sebab tak ada dalam pembahasan. Tapi kalau dapat untuk mata memandang seumpama sedikit itu mengandung. Mengandung kata ni. Okay, next. Soalan nombor berakat dekat sini. Yang X tu kena lebih besar. Length dia kena lagi besar. Greater than dia punya height ya. Height. So ini jawapan dia macam ni. Belum habis lagi jawapan dia. Sebab dia nak apa ni? Surface area. Ya, dia nak surface area bahagian hadapan ni kan. Buat macam biasa je. Surface area panjang darab lebar. Itu darab dengan 2. Sejak dapat macam ni Mana ni? Dapat jawapan apa? 39360. Oh, yang ni pun tak tahu kira betul-betul. 28800. Yang cikgu dapat lah. Cuba kamu kira balik. Tolong kira balik. Atas X. X darab Y ke cikgu?
Tak, dia nak surface area. Setiap satu kita kira. So cikgu dapat yang ni. 43200. Ada yang dapat? Tak. Okay, tak apa. Kita gantikan dulu. Ini kita kira. Ini kita kira. Kita kira surface area je. Kita dah tahu tadi X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. So X sama dengan berapa tadi? Cikgu laju sangat. Apa dia? X sama 80. Okay, sekarang ni kita cari surface area. Sebab dia nak surface area semua sekali kan? Dia dalam 75% juga ke tak? Tak. Total surface area of aquarium. Dia nak aquarium. So tak payah fikir-fikir pasal 75% dah. Sebab dia nak surface area aquarium sudah. So kita carilah. Okay, yang first, kita buat belah sini dulu semua. Sini berapa? 4,800. 120 darab dengan 80. Setuju? Sebab dia belah sana sama juga, kita darab dengan 2. Setuju? 7. Okey, kita buat belah bawah pula. Bawah berapa? Ni 60 kan? Darab 60. 120 darab 60. Ada 2 juga kan? Kat atas? Tak ada. Ha? Sebab dia aquarium. Ya. Itu dia nak ikut permukaan dia terbuka. Betul. Itu yang aku terlupa. Okey, salah yang tu lah. Betul-betul bagus. Ya. Tak nampak. Dia kata open kan? Ya, betul. Ni ada cakap show the open top aquarium. So atas tak ada. Okey, tambah dengan belah kanan berapa? Kanan kiri? 80 darab 60 darab 2. Okey, jawapan berapa? Saya takut nak tak jawapan saya. Tak apa, hati saya dulu. 38400. Betul. Ini jawapan dia betul. Sebab cikgu salah 43 tadi. Sebab atas pun cikgu pergi kira juga. Tu lah masalah pula. Dia kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita jadi careless mistake kan. Sebab tu lah kita kena ni lah. Kena dekatkan diri dengannya lah. Kalau tidak, semuanya mistake je lah dapat. So dapat 34400. So soalan dia kata apa? Ada kena kira. Ada lagi ke jawapan dia nak itu je kan? Ya. Okey, itu saja jawapannya. Tolong print screen, inilah jawapan dia. Jalan kerja tak ada. Tak apa, yang tak tahu tu tolong tengok balik semula, nanti cikgu akan inilah bagi tahu jawapan. So yang ni nombor 5 senang, boleh cuba dulu nombor 5 tu tak susah. Nombor 6. Cikgu. Ya. Maksudnya cari SY tu guna simultaneous lah. Ya, betul. Oh. Akan simultaneous, yang pertama sekali apa dia punya? Dia kata dia punya ni yang 60 ni kita boleh pakai 2x tambah 2y sama dengan 400. Satu lagi x tambah y sama dengan ini boleh kecilkan jadi 200. Lepas tu satu lagi dia kata apa kat sini? Yang guna yang mana satu ni? Dan perimeter ialah 400. Dia kata 75% aquarium sama dengan ni. Kita boleh pakai 3/4 daripada panjang darab lebar darab tinggi. Panjang dia tak tahu, lebar dia tak tahu. 60 sama dengan 43200. Dapat Aisyah? Yang ni nombor 1. Okey. Lepas tu buat simultaneous, kamu akan dapat jawapan. Ingat ni simultaneous je. Ni soalan simultaneous sahaja. So, nombor 5 dah settle. Nombor 6. Siapa tu? Mak marah tu. Mak suruh gosok gigi tu ke apa? Kakak, tolonglah gosok gigi dulu. Okay, nombor 6 boleh dapat? Nombor 6. Nombor 6 ni nampak macam senang. Pening lah cikgu. Ha? Pening. Pening. Nak bincang kan ni? Nak. Okey. Nak. Okey. Yang ni dia kata 1 Januari. Zaim dia simpan dalam bank. Dividend rate 6% per annum. Dia akan dapat selepas 1 tahun. Dia kata kalau simpanan dia dah bagi dah mendalah ni. So kita salinnya dulu 70,000 70,000 1.06 T. Okey, tak apa. Ini untuk simpanan, tak ada masalah. Yang satu lagi dia kata pada masa yang tarikh yang sama juga dia beli kereta. Kereta, ingat simpanan kalau kita simpan dia akan naik lagi kita punya duit nanti. 10 tahun kita akan dapat lagi banyak sebab campur kita punya dividen setiap tahun.
Kalau kita beli kereta, contoh hari ni cikgu beli kereta lah, tengok Zaim lah, Zaim beli 150. 10 tahun lagi harga dia akan jadi separuh dah, lebih kurang. So memang kereta dia punya depreciation kan, kamu belajar account kan. Depreciation, dia ada depreciation. Betul Fazana Arazi kan? Tak tahu. Arazi. Anik Batani. Syami Farabi. Syami Ya. tu. Ya, kalau kereta dia ada depreciation, betul ke tidak? Ada susut nilai. Ya, susut nilai lah. English dia depreciation. Cikgu ambil account juga dapat A+, A1. Wow. Tapi bila kita belajar account dekat U pula, dia berbeza. Dia soalan yang sama. Tapi tahu tak apa je masalah dia? Sebab bila masuk U, dia totally English. So kamu macam seumpama belajar balik semula balik kan? Kamu cakap susut nilai, nanti kamu jumpa dekat matrik, kamu tak jumpa dah perkataan susut nilai tu. Kamu akan jumpa perkataan depreciation. So seumpama kita belajar balik semula lah. Itulah cerita dia. So C kita dapat berapa? C sama dengan 150,000. Dia akan susut nilai. Sebab tu dia jadi macam ni. Nampak? Yang ni dia akan meningkat lebih daripada 1. Yang ni dia akan menurun. So rasa-rasa kalau kereta ni berapa penurunan setiap tahun? Kereta berapa penurunan setiap tahun yang ditunjuk dekat sini? 0.008. 0.08. 8% setiap tahun dia akan berkurang. So kalau buat saving dia akan jadi tinggi lagi. So tanpa membuang masa, soalan nak berapa? Soalan A untuk apa? Soalan A. Ya Allah, satu markah je, masuk je 3. Dapat ke tak? Dapat. Jawapan berapa? 83371.12. Ya, dahsyat. Nombor 1, nombor 2 apa yang susahnya? Senang. Zaim plan to sell his car after the price is less than half the original price for the first time. So kena tengok betul-betul. So kita kena ingat. So sekarang ni kita kena buat apa? Harga dia, maknanya cikgu masukkan ni harga dia ni kan. 150. Sinilah ataupun cost dia kena kurang daripada half. Half berapa? 150? 75. Ya, boleh juga nak buat bahagi, tapi cikgu nak terus tulis macam ni, senang lah. So C tadi cikgu masukkan nilai ni balik semula. Dapat 150,000, 0.92 T 75K. Lepas tu tolong selesaikan, nak buat apa? Lock. Pakai lock. Ya, jangan pakai lock dulu sebab ada nombor lagi kat sini. Bahagi. Kita pergi bahagi dulu sana, dapat 1/2 lah kan? 0.5. Ya, 0.5. 1/2. 1/2 pun boleh, tak ada masalah, sama je. Boleh Anik? Boleh. Dapat. Cuma yang tak sama si dia dengan si dia lah, tak sama. Okey, nanti dapat T sama dengan 8. Yang ini tolong tengok betul-betul bila kita lock jadi negatif. Contohlah cikgu buat pergi depan kan, dia akan dapat macam ni tau. T log 0.92 less than log 0.5. Ini cikgu tahu mesti ramai orang salah. Kita belajar dalam linear inequality, kalau kita nak bahagikan negatif darab atau bahagi dengan negatif number, kena tukar sign. Ini kena ingat ni. Boleh. So bila kita tekan kalkulator, tolong tekan kalkulator log 0.92 dapat negatif. So bila kita nak bawa dia pergi sini nanti jadi bahagi, kita kena tukar sign. Ini yang takut salah lah, jawapan air mesti salah punya. So dapat jawapan dekat sini 8.313. 131 pun boleh, tak ada masalah. So T sama dengan 9. Itu yang kita punya main objektif, 9. So T sama dengan 9. Boleh? Boleh. Lepas tu kita boleh jawab soalan nombor C tu dengan bahagian bawah, yang bahagian B apa ni? Dia nak apa ni? Dia nak jual kereta dia tu pun boleh kira sendirilah kot. Boleh tak kira sendiri. Yang tu yang saya tak buat tu. Okey, dia kata dia nak jual. Dia jual dengan harga asal ke harga penurunan tu cikgu? Ya Allah, manalah boleh kereta kita jual dengan harga asal. Orang tak nak beli. Dia cik akak dah buruk dah tu, macam handphone lah. Kita beli iPhone 12 tahun depan. iPhone 12 harga berapa kan?
3,699. 3,699. Okay, yang Pro Max punya, yang besar. Oh, mahal tak tahu. 4,000 kot, dia tambah sikit kan. So 4,000 cikgu mau beli kot. 4,999. Mana-mana lah. 4,000. Ini iPhone kita cerita pasal iPhone. Tahun depan orang boleh jual iPhone 12 dengan harga berapa? Orang boleh jual lagi 3,5. 700. iPhone memang dia susah sikit nak turun harga. Contohlah cikgu ambil lah Realme, Syami pakai handphone apa? Saya pakai Oppo. Okey, Oppo. Oppo harga berapa contoh handphone kamu? Tahu Oppo. Saya sebut lah nanti 1,200 contoh kan. Rasa-rasa tahun depan berapa boleh jual Oppo kamu? 1,000. Mana boleh, tak bolehnya. 800. 800. Lebih kurang. Kamu kena tengok harga pasaran. Dia ikut lah. Kalau nak tengok harga pasaran, cikgu boleh tolong cek. Memang cikgu pandai benda ni kan. Beza dia, iPhone 12 ni dia susah nak turun harga. Walaupun cikgu tak suka iPhone, bateri dia cepat drain. Okey. Dia performance memang cikgu boleh cakap lah. Cikgu pernah pakai iPhone banyak juga. Lepas tu cikgu tukar pergi Android, cikgu pergi Blackberry, cikgu semua cikgu tukar kan. Time cikgu kerja awal-awal dulu, cikgu beli minggu ni, minggu depan cikgu jual dengan harga mahal. Cikgu biasa tukar-tukar handphone macam tu je. Pasal cikgu memang suka tukar-tukar phone kan. Contoh macam kereta pula. Kereta kita cerita BMW satu. Semua fokus sikit BMW harga 150,000. Tahun depan nak jual berapa? Tahun depan 10,000. 140,000. Okey, kamu tengok kamu cakap 140,000. Cikgu boleh bagi tahu market kamu lah. Ambil lah 3 tahun lah. Dia macam mengarut pula kan. 3 tahun dia boleh laku 50,000 saja. Okey lah, kita ambil satu kereta. Kita ambil satu kereta Kelisa. Biasa tengok kereta Kelisa? Biasa. Kelisa kalau dululah baru kita ambil lah 40,000. Kamu rasa lepas 3 tahun dia boleh jual berapa? 3,000. Salah ni. Inilah realiti yang kamu kena faham. Yang ni dia boleh jual 35,000. Oh, 35,000. Tahu tak sebab apa? Sebab orang tak nak beli kereta BMW second hand. Sebab harga dia memang nampak tak orang beli kereta. Cikgu boleh beli kereta BMW sekarang pun boleh kan. 30,000 je cikgu dapat yang macam datuk-datuk pakai. Tapi sebab apa cikgu tak beli? Sebab dia second hand. BMW, Mercedes, contoh lagi Volkswagen, brake kalau kancil, brake Myvi kita tukar RM30. Betul. Kalau kereta BMW dia boleh pergi sampai RM300. Sebab tu orang tak nak jaga dia, orang penat nak jaga dia, faham tak? So biar perempuan tu tak cantik tapi dia menyejukkan hati kita daripada cantik menyakitkan hati kita. Cewa. Awak. Itu contoh kan. Tapi nak maintain dia kan. Oh dah lah cantik kan macam Aisyah. Lepas tu bila kahwin dia nak beli lipstick lah, dia nak beli apa lah. Aisyah berjimat tu. Ni teknik ni. Oh. Lebih baik kita ambil perempuan yang muka hitam terus tu, tak payah nak pakai dah apa-apa tu. Tak adalah, tunggu lah. Okey. So kamu boleh dapat jawapan. Okey, yang untuk B ni macam mana? Dia kata selepas 9 tahun. So kita boleh buat when T9 untuk kedua-duanya. Untuk simpanan, untuk kos kamu buat. Tapi untuk kos kereta tadi dekat sini dia ada cakap dia jual nearest 100. Nanti kamu akan dapat jawapan. Cikgu dah dapat jawapan 118,263 simpanan dia setelah 9 tahun dan kereta dia cikgu dapat setelah 800. Ya, cikgu dah ikut 100 punya nearest. So lepas tu cikgu boleh tolak dengan 180k. Ini maknanya duit dia lah ada di lepas tu kita tolak dengan maknanya sini kita dapat 189,063.53. Cikgu tolak dengan 180k. Dia nak beli apa ni? Beli rumah 180k nak beli apa? House. So rumah. So beli rumah dia ada lebih duit kat tangan dia 9,063.53. Ini jawapan yang paling tepat dekat dunia. Okey. Boleh? Lagi soalan? Ada lagi ke nak habis dah? Mana yang pendengar-pendengar tidak memberikan respon tu harap-harap
Tak, sebenarnya saya risau kamu duduk senyap tadi. Mentang-mentang lah meninggal. Tengok tu.